Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam kebajikan, salam perjuangan, salam Melaka, berubah bintang Raja Bersih. Sakudu gulai wanakkam. Sebenarnya faramani hauma khaifalakum bil khair. Syukran mararan faran inturun mundai isyaran tacihau. Ini tuan-tuan dan puan-puan, hari ini saya akan berbincang atau berkongsi berkaitan dengan ilmu PR skill, ya, public relation skills. Sebagai seorang CEO ataupun seorang ketua menteri, ya, atau caretaker ataupun bakal calon ketua menteri, baik daripada Barisan Nasional, Perikatan Nasional maupun Pakatan Harapan, yang pertama sekali kita perlu memiliki PR skill yang mantap ataupun communication skill yang terbaik. Dalam komunikasi kita, ya, bersama external and external stakeholders, internal and external stakeholders, ya, khalayak dalaman dan luaran. Sebagai ketua menteri, seorang ketua jabatan, ketua pusat tanggungjawab, CEO dan sebagainya, kalau kita tengok Elon Musk, ya, dia seorang CEO yang Tesla tu kan, ya, company yang kita nampak giant conglomerate, memang berjaya lah, ya, dia billionaire. Dia, kalau kita tengok, dia sangat humble. Most of the dia sebutnya CEO dalam company-company yang berjaya di Amerika, United States of America, banyak negara yang maju, Australia dan sebagainya, mereka sangat humble. Malaysian punya CM, tengoklah Malaysia punya leader ni, ya. Kalau kita melihat Adli Zari, yang pertama saya melihat dia ni kita bandingkan, sebab saya tengok, saya mengkaji sebab saya menganalisis, ya, perlu banyak input lah tentang bakal-bakal CM dan pemimpin. Kalau melihat Adli Zari ni, dia punya, sepanjang saya tengok cara dia bercakap ni lah, ya, so far dia tidak meninggi diri, ya, dia tidak sombong, tidak bongkak, tidak ego. Adli tu adalah dia ada sifat-sifat yang kita melihat dia bercakap tidak angkuh, ya, baik dalam perdebatan di Dewan, ya, Dewan Undangan Negeri Melaka pun saya perhati juga cara dia bercakap ni sangat-sangat lenient, fleksibel, rasional, ya. Dia tidaklah macam mengherdik, mengutuk orang, ya, mengeluarkan bahasa kesat, tak ada. Baik, cukuplah setakat itu saja saya nak sebut pasal Adli Zari ni. Maknanya dia punya skill dari segi communication skill tu ada. Sama ada dia belajar sendiri ataupun orang beritahu, siapa-siapa termasuk saya dan sebagainya, dia dengar dan dia amalkan. Apapun, sudah pasti saya atau beliau dan siapa saja, kita semua belajar daripada guru masing-masing, ya. Begitu jugalah beliau adalah antara yang terpelajar, seorang engineer, sudah pasti beliau mempunyai karisma, ya. Dan saya berbalik kepada ni, tolong sampaikan, ya, hari itu saya beri cadangan tentang Tan Sri Muhyiddin Yassin, tapi hari ini saya minta tuan-tuan sampaikan kepada rakan-rakan dalam UMNO Barisan Nasional. Saya tak ada akses kepada UMNO Barisan Nasional, jadi saya tak boleh nak sampaikan. Saya pun tak ada akses kepada Perikatan Nasional, ya. Saya mesej Tuan Adli pun dia tak balas juga. Saya tak tahulah nombor handphone ni betul tidak, dia punya chatting Facebook betul tidak, sebab kadang-kadang pemimpin macam Adli Zari, Datuk Seri Anwar Ibrahim, Lim Kim Sian, Lim Guak Eng, macam Datuk Najib, ya, Tan Sri apa dia sebutnya, Datuk Zaid Amidi, Sulaiman, yang Muhammad Sulaiman Ali, kan, semua ini dia asut. Jadi bila orang asut, ini penasihat-penasihat yang tidak betul, hati kecil. Jadi diorang ni tak nak lah mesej saya, ya. Sebab apa keuntungan? Keuntungan dia lah, apa ilmu yang saya ada, saya boleh share lah. Kalau dia boleh dengar daripada macam-macam orang, takkanlah dia tak boleh dengar daripada saya, ya. Datuk Ali Ustun, ya, Dr. Muhammad Ali Ustam, ya, seorang yang sangat lestari, ya. Tapi sekarang, yalah, mungkin ada orang dah sampaikan betul lah, ya, Tun, UiT Melaka yang ada sekarang ni, jangan terlalu layan orang, ya. Jangan terima mesej, jangan balas mesej. Jadi Tun pun dia jadi macam protokol sangat lah, ya. Mesti ada orang akan sampaikan, sebab tu Tun jadi macam tu. Sifat Tun tak macam tu, ya. Kalau tanya saya, sensitif lah ayat ni, kan, ya. Satu hari nanti kalau saya ada apa-apa kedudukan, saya akan layan orang macam biasa, tak ada masalah pun, ya. Kita tengok Tuanku Sultan Jambatan Agung, okey je dengan semua orang, ya. Tuanku lalu di jalan raya, nampak orang tengah ambil gambar, dia berhenti sekejap, dia tanya khabar, dari mana,
dah makan belum? Semua orang dia tegur. Ya? Dia duduk warung. Faham? Sebenarnya benda tu adalah PR kita juga. Tapi kalau kita terlalu nak menjaga status kita sangat pun, akhirnya orang akan jauhkan diri daripada kita. Sebab tu kalau Tun Dr. Muhammad Ali ni, Ali Ustam, beliau lestari dengan masyarakat, stakeholders, internet access. Saya yakin dan percaya orang makin tambah sayang. Kita tak pernah jumpa seorang Tun, Puteri Diana kan, Diana turun padang, protokol campak keluar kan. Protokol perlu ada lah. Itu pada ketiga kita sebutnya pemberian pingat, upacara itu, upacara ini, okey. Tapi dalam konteks lain, tidak semestinya kita tak boleh layan orang, tak boleh mesej, tak salah pun, benda baik-baik. Kenapa orang takut saya rapat dengan pemimpin? Inilah manusia ni hati kecil. Dia bercakap tak apa, dia jumpa tak apa, dia berhubung dengan Tun tak apa, jangan saya. Inilah yang selama ni mereka lakukan. Tapi ada juga orang cakap, ada satu dua orang lah, dia kata saya ni mengampu nombor satu. Saya pernah mengampu siapa yang saya dapat Tan Sri Pingat. Yang mengampu ni lah yang dapat Tan Sri Pingat banyak. Tak ada apa saya dapat. Saya sentiasa keluarkan keringat, bercakap, beri pandangan, hantar proposal cadangan, ketah kerja, pakai duit saya, wang kocek gaji saya. Baik, hari ni kita cerita tentang Yang Amat Berhormat Datuk Seri Sulaiman Mat Ali. Saya tengok beliau ni, dia perlu ada seorang PR officers yang bagus. Dia tidak ada. Saya tak nampak lah orang UMNO ni, saya tak faham. Dia belajar pandai-pandai, ada PhD. Kebanyakan dia ambil panggil dalam bual bicara UMNO di Melaka ni pun, saya tengok live pun semua yang pandai-pandai. Tetapi dia kena ada somebody yang betul-betul, kalau dengan CM ni, CM ni kena macam hari tu, saya tengok Yang Amat Berhormat Datuk Seri Sulaiman Mat Ali dalam isu banjir ke, benda tu viral. Dia viral kan, jadi kita dapat tengok lah di kampung mana, di taman mana kan, cara dia balas balik, cara dia bercakap dengan orang taman itu. Yelah, orang taman tu kata, Datuk ni semua buat apa ni, dia tinggi suara lah, mungkin sebab dia pun tak larat. Tuan kalau rumah kita banjir, masuk najis, perabot rosak, banyaklah kos kita kena keluar. Saya rasa kita pun akan hilang pertimbangan. Jadi macam rumah CM, rumah-rumah kita, rumah besar ni semua, rumah besar, rumah cantik dan sebagainya, gaji pun banyak. Saya pun terkejut juga bila saya dengar tadi, saya ada dengar juga lah beberapa input Tuan Adli pun. Saya tengok perbahasan apa CM ni cakap, apa Kerajaan Pembangkang cakap, semua saya dengar di Dewan Undangan Negeri tentang equity ataupun disebutnya pemilikan ataupun pelantikan syarikat dan JRC dan sebagainya kan. Sebab tu saya nasihatkan YB Sofi juga, jangan ambil isteri ataupun orang lain lantik dan sebagainya. Tak boleh, dari segi integriti tu tak boleh macam tu lah. Sebab bila kita duduk dalam sistem tu, kita tak boleh lantik anak isteri kita, atau orang lain lantik pun tak sesuai lah, nanti orang fitnah. Begitu juga kalau kita jadi CM dan sebagainya, kita janganlah pegang banyak jawatan. Tak boleh, dia salah tu. Okey, yang saya nak cerita tentang Yang Amat Berhormat Datuk Seri Sulaiman Mat Ali adalah, kalaulah beliau menjadi ketua menteri atau jadi kerajaan, yang pertama, jangan sombong, jangan belagak, jangan ego, jangan bangga diri, jangan bekerja dengan kurnia UMNO, proksi UMNO. Saya tak boleh. You kena terima semua orang, DAP, PAS, amanah, sebab you ketua menteri untuk semua orang, sarjana, scholars. You tak boleh hati kecil memusuhi mana-mana pihak. Kalau you nak, you selalu sebut, saya tengok pun pengundi kelabu lah, pengundi hilang arah lah, hilang punca, macam-macam pengundi lah, pengundi macam-macam lah kan, ada istilah. Jangan guna istilah kelabu-kelabu ni, tak elok. Benda tu pun, keywords yang kita pilih tu pun, orang akan jadi menyampah, marah. Sebab orang tahu apa cerita BN UMNO ni. Tuan-tuan cakap apa pun, BN terbaik, apa champion dan sebagainya, tapi tuan-tuan kena ingat, orang yang terpelajar ni, golongan-golongan middle class ni, dia bukannya, dia ada satu istilah, dia sebut farmer partisan ke apa benda lah, dia ada satu terms. Dia ada juga philosopher king, iaitu bangsawan, kemudiannya ada warrior. So dia ada tahap-tahap tu, ada kelas, kluster lah dari segi masyarakat itu. Tapi bila masyarakat kita dah sampai satu tahap tu, mereka terpelajar, mereka boleh
Tahu semua tu. Kita tak payah nak cakap macam mana lah. Oh, BN terbaik, PH terbaik, DAP terbaik, PAS baik. Orang tahu siapa rasuah yang kleptokrat, semua orang tahu semua tu dah. Jadi bagi saya tengok YB macam tadi ya, dengan Tok Mat kan, Muhammad Hassan ya, pengarah pilihan raya UMNO negeri pengarah pilihan raya UMNO ya. Dan beliau juga adalah timbalan Presiden UMNO, Muhammad Hassan, Datuk Seri Muhammad Hassan ya, bersama Datuk Seri Sulaiman Mat Ali. Ada satu Facebook, saya tengok sekejap lah. Saya tengok yang amat hormat Datuk Seri Sulaiman Mat Ali punya kenyataan, cara dia bercakap tu, verbal and non-verbal. Sebab kita orang boleh baca bahasa badan ya, intonasi ya, dari segi verbal and non-verbal conversation. Agak sombong. Betul, jujur saya cakap. Sebab tu saya kata kena groom beliau. Groom ya, supaya kita jadi macam Adli. Sebab sekarang, dulu kita ada kalau tak nak Adli pun delete lah Saya bagi contoh lah, orang UMNO sendiri senang nanti kan sebut Adli kata kita menyokong Panggang, Anwar Ibrahim lah, apalah kan. Macam ni lah, ambil lah Tun Dr. Muhammad Ali Rustam, jadi macam Tun ya, humble, baik, layan semua orang, tidak khianat ya, tidak pandang kepada parti politik. Dah jadi ketua menteri, jadilah pentadbir untuk semua. Pilihan raya ni biasalah tuan-tuan. Masing-masing nak menangkan calon masing-masing, masing-masing nak menangkan diri masing-masing. Ada proksi, pelobi, benda tu biasa. Selepas habis pilihan raya dah jadi kerajaan, tubuhkan kerajaan. Jangan dendam, jangan hasad, jangan khianat. Sebab tuan-tuan adalah kerajaan yang sedia ada. Jadi kita tunggu dan lihatlah siapa jadi kerajaan. Saya pun tengah buat survey. Survey itu sangat memberasankan, dan apa yang saya selalu cakap tu 90% tu adalah kat situ ya. Jadi bagi saya benda ni penting, PR skill. Jadi siapa jadi kerajaan dalam UMNO besok, Setiausaha Sulit, Satpol ya, tolonglah setiausaha politik ni semua, cari orang-orang yang credible, intellectual, berkarisma PR skillnya bagus ya. Ada juga scholars, professors ya, memang yalah bijak dari segi high index journal semua, memang bijak lah mereka, dari Q1, Q2 semua bagus ya. Tapi dari segi menyatakan, membimbing, coaching lemah. Sebab tu saya tengok kalaulah mereka ni bagus, mempunyai professors, doctors yang di belakang-belakang tu yang cakap benda baik ataupun disebutnya sampaikan benda betul, kenapa BN UMNO ditolak macam ni? Teruk sangat ya? Sebab penasihat-penasihat pun tak betul. Daripada Datuk Najib pun memang banyak penasihat-penasihat yang pakar-pakar ni, scholars, professors, majlis profesor negara pun banyak bercakap, tapi hancur BN UMNO ya, 2018. Saya tahu semua tu, saya tengok. Adakah saya mengutuk, mempertikai majlis profesor? No. Isunya begini, sebab saya tengok banyak mengampu daripada cakap yang benar. Macam saya, kenapa orang takut saya keluar dalam TV3 media perdana, RTM dan sebagainya? Sebab inilah cerita dia. Bila saya cakap benda yang betul. Saya bukan mengampu. Bagilah saya jawatan ketua tu, CEO ni, saya cakap benda yang sama aja. Maknanya saya punya integriti tu level dia tinggi macam tu. Ini orang tak boleh terima saya ya. Ada satu orang, dua orang dalam seteru politik ni biasa ya. Mungkin ada pihak dah tahu saya ni satu hari nanti saya nak libatkan diri dalam kepimpinan politik dan sebagainya. Dia tak senang. Bila dia tak senang, hati dia kecil, dia mulalah cerita 20 tahun punya cerita dulu kan. Dia ada masalah dengan saya ke kan, contohnya persaingan dalam mana-mana tempat lah ya. Jadi maka dia bukalah cerita 20 tahun lepas punya cerita. Dia dengan harapan kali ini dia bertanding sebagai adun atau ahli parlimen, dia menang sebab benda tu. Cubalah. Sebab pilihan raya yang akan datang ni, yang tengah berlaku ni ya, tuan-tuan ya. Saya ni tak pernah khianat tau. Kalau orang yang rapat dengan saya tahulah siapa saya. Saya ni seorang yang pegang kepada government of the day dan tengok undang-undang itu, peraturan. Kalau peraturan itu macam tu, ikutlah. Nak sokong parti politik mana tak ada masalah. Tapi bagi saya, sokong mengikut garis panduan ya. Maknanya ada undang-undang, akta dan sebagainya kan ya. Jadi tuan-tuan dan puan, kita Datuk Seri Anwar dan Tun Mahathir macam-macam lah berlaku konflik politik dahsyat, keluar masuk penjara, fitnah, liwat dan sebagainya, ditumbuk, mata bengkak apa. Relax je Datuk Seri Anwar. Itulah pemimpin.
Presiden PKR. Belajar daripada Presiden PKR. Orang-orang PKR, orang-orang amanah, orang-orang DAP, orang-orang UMNO, orang-orang apa lagi ni, orang Bersatu, PAS, belajar daripada Datuk Seri Anwar Ibrahim. Ada Tuan Haji Adi Awang pernah tumbuk mata benjol, ada tak ada kan? Ada Lee Kim Chang pernah kena tumbuk, tak ada kan? Ada Datuk Najib kena, Datuk Najib, ya Allah. Dia memang baguslah, bosku semua orang suka dia, siapa suka, penyokong-penyokong dia. Orang nak cubit pun tak boleh kan? Datuk Najib tu. Anwar Ibrahim mata bengkak, buang air kencing dekat dalam sel yang sama, ISA dulu kan. Itulah Anwar ni macam-macam. Adakah bila saya cakap macam ni, mulalah, Anwar Fahmi tu kau nampak tu, dia ni memang penyokong tegak Anwar Ibrahim, dia ni memang kuat penyokong Anwar Ibrahim. Bukan. Saya nak sebut benda yang betul lah. Yang saya nak pesan di sini adalah Anwar Ibrahim macam-macam dia lalui dalam hidup dia. Tetapi dia masih berjiwa besar dan tak pernah sangka buruk dengan orang. Tapi dalam PKR ada beberapa YB lah, dalam DAP pun ada, dalam beberapa parti pun ada, UMNO BN pun ada, yang hati kecil, yang suka, dia kalau tak boleh terima orang lain tu, dia carilah modal tu, dia asut sana asut sini, dia takut orang tu aktif dalam politik dan kembali bersama presiden mereka ke apa, saya tak tahulah. Selagi dia boleh burukkan orang tu, dia buat je lah kerja. Tapi bagi kita jangan buang masa. Jadi kita hanya fikir benda baik-baik. Jadi tugas saya adalah untuk menyampaikan benda yang benar. Dan kita ingatlah, jangan hukum orang, termasuk YB Idris Harun dan siapa-siapa saja, jangan hukum dan jangan kita mengata. Jadi kita kena tawakal dan sentiasa, sebenarnya taubat adalah taubat nasuha. Jadi kita kena terima apa saja kesilapan. So janganlah kita anggap kita ni sempurna. Ada tak orang sempurna? Tak ada. Kalau ada orang cakap dia sempurna, dialah yang paling tak sempurna dalam dunia. Orang baik-baik ni dia takkan cakap dia baik. Saya baik ni, saya ni sebenarnya baik sangat. Itu tak baik lah tu. Tapi kalau the moment dia main baling batu suruh tangan macam saya tak suka bercakap pasal orang. Burukkan orang tu, burukkan orang ni, burukkan, tak ada. Tapi the moment orang sebut pasal saya kena buat pembetulan dan kenyataan. Sebab saya tidak mahulah macam Adli Zari, Tuan Adli Zari kan. Dia ni pemimpin yang baik, tetapi apabila dia diasut tu macam mana? Orang cakap itu cakap ni, dia jadi macam 50-50 dan dia pun tak berani. Pernah berlaku sebab saya tahu. Sebab saya, benda-benda yang saya pernah lalui saya akan sebut. Dengan BN, dengan UMNO, dengan PAS, dengan DAP saya sebut. Pemimpin DAP pun ada juga buat saya dalam satu keadaan macam-macam. Tapi itulah saya kata, kita ni kalau nak kuasa dan kedudukan, kita berkawan dengan semua orang. Takkanlah saya tak pernah benci DAP. Betul, saya tak pernah ada niat anti DAP, tak ada. Cuma orang asut saya. Adakah saya anti UMNO BN? Lagilah tak ada. PAS tak ada. Cuma saya cakap benda yang betul lah. PAS ni dia tidak ada sokongan, UMNO BN pun ada masalah sekarang ni, sokongan pun kurang, Tapi dalam konteks Melaka ini, saya melihat BN, UMNO dan PH ni adalah parti dominan. Saya sebut banyak kali, perikatan dia belum lagi mampu. Kalau nak cakap peratusan kekuatan dia pun, saya melihat dalam 30%. Kalau nak tanya DAP dengan UMNO berapa, mungkin saya boleh sebut mereka adalah lebih daripada 75%. Itu yang kena faham. Yang PAS ni pun lemah kat Melaka dah. Tapi kalau di Kelantan dia champion. Sebab itu memang kubu kuat, kan? Jadi tuan-tuan dan puan, itulah saya nak sampaikan. Hari ni kita belajar tentang PR skills. Skill PR. Dan syukranan dan waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingat, jangan pula hati kecil menyerang saya pula. Saya ni menyampaikan sebagai seorang pemimpin adalah pendengar yang baik, Saya cakap dengarlah, kalau tak nak dengar tak apa, delete saja video. Buat je lah dengan cakap dengan kawan tu, buat je lah kasar, sombong, melagak, tinggi suara, kan? Ingat, orang boleh terima, tak boleh. Orang tengok kita, baik, insyaAllah.